Rasulullah bila masuk saja dalam 3 bulan ini, Rasulullah tak berhenti daripada baca dan ulang doa-doa sebegini. Tuan-tuan, ni doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah. Rasulullah nak sebut, ya Allah, kalau ditakdirkan aku mati pada tahun ni, ya Allah, matilah aku setelah mana aku berjaya masuki bulan Ramadan, ya Allah. Ini doa Rasulullah lah. Kalau doa kita, ya Allah, biar sempat raya lah, ya Allah. Raya tu yang jadi keutamaan. Orang kita dia tak nampak yang Ramadan yang besar, tapi dia nampak yang lebih pada Ramadan itu. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaqulu as-sufaha'u minan nas ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alayha. Qul lillahi al-masyriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Telah bercakap di kalangan sebahagian manusia yang bodoh, mengapalah ditukarkan kiblat ini yang asalnya menghadap pada Masjidil Aqsa, kemudian diubah pada Masjidil Haram pula. Jawablah wahai Muhammad, qul lillahil masyriq wal maghrib, milik Allah lah sebelah timur dan juga barat. Yahdi man yasha', Allah memberi petunjuk pada siapa yang Allah kehendaki, ila siratim mustaqim, ke jalan yang lurus. Surah Al-Baqarah juzuk yang kedua. Yang dihormati pengurusi dan ahliatan kuasa surau, imam, pimpinan-pimpinan muslimin dan muslimat sekalian. Pertamanya, marilah sama-sama kita mengaturkan rasa syukur yang tak terhingga kita kepada Allah di atas nikmat panjangnya umur kita ini. Syukurnya lebih-lebih lagi dalam hidup kitanya di atas mustajabnya doa kita pada tahun yang sudah, di mana pada tahun yang lepas kita berdoa pada Allah supaya Allah memberi kembali peluang untuk kita memasuki dalam bulan Rejab, bulan Sya'ban dan bulan Ramadan ini. Alhamdulillah, Allah mustajabkan doa kita, di mana Allah telah memberi lagi peluang untuk kita masuk dalam 3 bulan ini. Boleh jadi 3 bulan ini merupakan bulan-bulan terakhir dalam perjalanan hidup kita, yang kita tidak ada jaminan untuk kita nak masuk lagi pada tahun-tahun yang akan datang nanti. Lebih lagi dah kita tengok sahabat-sahabat kita, ramai dah yang telah dipanggil pulang oleh Allah. Manakala kita masih lagi bertahan di atas muka bumi ini, sementara kita diberi peluang oleh Allah ini, maka cubalah pada diri kita sentiasa menghayati doa yang diajar dan dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila Rasulullah masuk saja dalam 3 bulan ini, ada satu doa yang diulang dan diulang oleh Rasulullah. Rasulullah ajar baca doa yang dibaca oleh imam dalam lepas pada solat tadi. Allahumma barik li bi syahri Rajab wa barik li bi syahri Sya'ban wa ballighni bi syahri Ramadan
Ya Allah, tolong berkatkanlah aku dengan bulan Rejab. Ya Allah, berkatilah aku dengan bulan Sya'ban. Ya Allah, panjangkanlah umur aku ini, ya Allah, agar aku sempat masuki bulan Ramadan, ya Allah. Ini doa yang dibaca dan diulang oleh Rasulullah. Rasulullah bila masuk saja dalam 3 bulan ini, Rasulullah tak berhenti daripada baca dan ulang doa-doa sebegini. Tuan-tuan, ni doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah. Rasulullah nak sebut, ya Allah, kalau ditakdirkan aku mati pada tahun ni, ya Allah, matilah aku setelah mana aku berjaya masuki bulan Ramadan, ya Allah. Ini doa Rasulullah lah. Kalau doa kita, ya Allah, biar sempat raya lah, ya Allah. Raya tu yang jadi keutamaan. Orang kita dia tak nampak yang Ramadan yang besar, tapi dia nampak yang lebih pada Ramadan itu. Boleh jadi kita akan tanya, kenapa Rasulullah baca doa untuk masuk bulan Ramadan? Kenapa Rasulullah tak baca doa dalam bulan-bulan yang lain? Rasulullah masuk juga dalam bulan Rabiul Awal, tapi tak ada doa masuk bulan Rabiul Awal. Rasulullah masuk juga dalam bulan Zulhijjah, tapi tak ada doa masuk dalam bulan Zulhijjah. Tapi bila saja masuk dalam 3 bulan ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ulang. Rasulullah ajar dan Rasulullah sebut pada sahabat-sahabat. Kalau kita hidup zaman Rasulullah sendiri pun, kita boleh lihat bagaimana cerianya wajah Rasulullah saat ini. Sukanya Rasulullah dengan 3 bulan ini. Kita akan tanya kenapa yang demikian. Sampai besarnya Rasulullah membesarkan terhadap 3 bulan yang kita sedang berada dan kita lalui ini. Kita kadang-kadang kita tak perasan. Kita sama saja bagi diri kita. Masuk bulan Rejab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan ini, ada setengah-setengah di kalangan kita dia tak rasa. Boleh jadi dia rasa sikitlah dalam bulan Ramadan, tapi tak rasa terhadap bulan Rejab, bulan Sya'ban yang Allah jadikan ini. Para hadirin sekalian, kita akan tanya kenapa demikian. Jawabnya, Rasulullah nak ajar pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap Allah nak tunjuk pada kita betapa sayangnya Allah terhadap umat Nabi Muhammad ini. Allah nak tunjuk kita ni, Allah sayang pada kita, Allah kurniakan pada kita bulan Ramadan. Bulan Ramadan ni bulan yang dianugerahkan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad. Kenapa? Kita akan tanya, kenapa kita nak dianugerahkan dengan bulan Ramadan? Jawabnya, bulan Ramadan ini bulan yang tidak dikenali sebelum datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi bulan yang dikenali sebelum datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini ada lebih kurang 4 bulan sahaja. 4 bulan yang masyhur. Kalau tuan-tuan baca dalam kitab-kitab, dalam Al-Quran Karim pun Allah sebut, inna iddatash syuhur indallahi 12 syahra yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Allah sebut, semenjak daripada Allah ciptakan langit dan bumi, Allah jadikan 12 bulan untuk kita nak lalui. Daripada 12 bulan ini, ada 4 bulan yang disebut bulan hurum dalam Islam. Bulan hurum ni bulan apa dia? Bulan Rejab. Kemudian bulan yang disebut dengan bulan Zulkaidah, bulan Zulhijjah, dan bulan Muharram. Ramadan tidak dikenali. Ramadan tak disebut pun di kalangan umat-umat sebelum daripada ni. Tak sibuk pun masing-masing nak cerita. Bila Ramadan ini dikenali? Bila datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila datang Nabi Muhammad, Allah lonjakkan bulan Ramadan. Nak besarkan pada umat Nabi Muhammad. Kita akan tanya, kenapa yang Allah lonjakkan bulan Ramadan pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kenapa Allah tak bagi pada umat-umat dahulu? Jawabnya, alim ulama jawab, memandangkan usia kita tidak sepanjang usia umat terdahulu. Umur kita ni Allah jadikan tak sepanjang umur umat terdahulu. Umur umat terdahulu semua Allah jadikan panjang-panjang masa mereka hidup. Bila panjang masa mereka hidup, tentu banyak amalan yang mereka buat dibandingkan dengan umur umat Muhammad.
Umur umat Muhammad Allah tak jadikan sepanjang sebagaimana mereka. Umur umat dahulu, Nabi Nuh AS. Tuan-tuan baca, umat Nabi Nuh sendiri, panjang umur dia sepanjang 950 tahun. Panjang hidupnya demikian. Nabi Adam AS, kalau kita baca dalam kitab, sampai 1000 tahun lebih. Panjangnya umur Nabi Adam AS. Nabi-Nabi dahulu ratusan dan ribuan tahun semua. Panjangnya masa mereka hidup. Nabi Ibrahim AS dalam kitab Sabilul Idkar wal Idbar disebut Nabi Ibrahim AS dia mula akil balik pada usia 120 tahun. 120 tahun baru mula akil balik. Tempat kita ni 120 tahun, tinggal batu nisan dah tak kena gaya. Nabi-Nabi dahulu Allah jadikan panjang-panjang masa mereka hidup. Sampai pada umur umat Muhammad, Allah jadikan, Rasulullah sebut, umru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umat aku di antara 60 tahun hingga 70 tahun. 60 tahun hingga 70 tahun ni lama kalau kita hidup. Sekejap je. Mana lama sangat pun 60 tahun hingga 70 tahun. Katakanlah tuan-tuan, saya boleh hidup sampai 70 tahun. Umur kita ni sampai 70 tahun. Walaupun 70 tahun, kita terpaksa tolak masa-masa kita membazir dalam hidup kita. Masa-masa yang kita tak ada manfaat dalam hidup kita. Masa bila yang kita buat 15 tahun yang terawal, belum akil balik. Masa tersebut, masa yang tak diambil kira lagi amalan yang kita lakukan. Masa belum akil balik. Tolak 55 tahun tinggal. Daripada 55 tahun, tolak pula masa kita makan, masa kita berjalan, masa kita borak, masa kita ni banyak kita habis dalam hidup kita. Masa kita habis untuk masa tidur cukup. Tuan-tuan tidur malam-malam, cuba tuan-tuan kira. Tiap-tiap malam kita tidur ni, kita tidur di antara 6 jam, 7 jam setiap malam. Cuba kira daripada umur kita tahun yang pertama sampai usia 70 tahun. Agak-agak berapa lama kita tidur? Ulama' kira kita sedang tidur selama lebih kurang 20 tahun dalam hidup. 20 tahun masa kita tidur saja. Tu baru kira masa tidur malam. Tak campur lagi dengan tidur dalam majlis ilmu dipanggil. Kalau campur dengan tidur dalam majlis ilmu, lagi lama kita tidur. Dalam hidup kita tolak, tinggal 20 tahun. Tinggal 30 tahun. Masa kita ibadah pada Allah. Dalam masa 30 tahun ni, macam mana kita nak menandingi amalan umat terdahulu? Allah, dia kurniakan pada kita Ramadan al-Mubarak. Allah bagi pada umat Muhammad Ramadan. Hadiah yang Allah bagi, Allah nak tunjuk sayang pada kita Ramadan. Bulan Ramadan, Allah jadikan dalam bulan Ramadan, Allah jadikan satu malam yang disebut khairum min alfi syahr. Satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan yang lain. Satu malam ni, kita dapat satu malam je. Sama dengan 83 tahun kita beribadah pada Allah. Allah jadikan demikian. Yang Allah sebut, kamu start daripada bulan Rejab, bulan Sya'ban, kamu mesti bercita-cita untuk dapatkan malam ini. Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan yang lain. Malam bulan Ramadan. Ramadan jangan nampak siang je, jangan. Tapi nampak malam yang hebat. Ya Allah jadikan malam ni satu malam. Allah sengaja sembunyikan. Start daripada 1 Ramadan sampai pada 30 Ramadan. Jangan terlepas untuk dapatkan malam Al-Qadr. Malam Al-Qadr ni kita dapat je. Rasulullah dalam Al-Quran sebut khairum min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan yang lain. Cuba bayangkan dalam hidup kita. Kalaulah Allah kurniakan pada kita 10 kali je dapat malam Al-Qadr. Maknanya usia kita sedang beribadah pada Allah selama 830 tahun. Dalam keadaan kita buat 10 kali je, sepanjang kita hidup ni 10 kali je kita dapat. Katakanlah Allah bagi peluang pada kita 20 kali je kita dapat sepanjang umur kita setahun sampai 70 tahun. 20 kali je kita dapat malam Al-Qadr. Maknanya usia kita 1600 tahun lebih dalam keadaan kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Malam tu menjadi malam bernilai. Katakanlah malam Al-Qadr ini kita baca Quran. Maknanya kita sedang baca Quran 83 tahun sedang baca Quran. Malam Al-Qadr itu kita datang semayang tarawih. Malam tersebut 83 tahun kita sedang bertarawih. Allah jadikan demikian. Katakanlah malam tu kita bersedekah 83 tahun kita bersedekah. Buatnya malam tersebut kita buat kuih raya 83 tahun buat kuih raya. Malam tersebut malam Al-Qadr ini menjadi malam-malam yang besar. Sebelum Allah masukkan kita dalam bulan Ramadan, Allah jadikan dahulu 2 bulan bersiap untuk masuk bulan Ramadan. Allah jadikan bulan Rejab dan Allah jadikan bulan Sya'ban. Bulan Rejab dan bulan Sya'ban ini, para hadis kan kena faham, merupakan bulan yang Allah nak tunjuk sayangnya pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya kamu tak terkejut masuk dalam bulan Ramadan. Ramadan ni bulan perlombaan. Bulan yang kita kena jangan sibuk lagi dengan urusan lain. Sibukkan diri kita fokus untuk kita dapatkan syurga Allah dalam bulan Ramadan. Jangan kita berpecah pemikiran kita, jangan. Fokus. Masuk bulan Ramadan, aku mesti dapatkan syurga Allah. Macam mana nak dapat syurga Allah ni? Allah jadikan bulan latihan. Mana-mana orang nak masuk pertandingan, mana ada masuk tandingan begitu tanpa ada latihan. Semua masuk tandingan, dia kena ada latihan. Allah jadikan bulan Rejab, Allah jadikan bulan Sya'ban. Bulan Rejab, bulan Sya'ban ni bulan latihan. Orang yang tak pernah puasa, tolong puasa dalam bulan Rejab dan bulan Sya'ban. Supaya bila masuk dalam bulan Ramadan, kamu tak terkejut dengan puasa yang panjang dalam bulan Ramadan nanti. Orang yang tak pernah derma, tolong derma dalam bulan Rejab dan bulan Sya'ban. Nanti bila masuk bulan Ramadan, kamu tak terkejut dengan derma-derma yang banyak dalam bulan Ramadan nanti. Orang yang tak pernah dia baca Quran, tolong baca Quran dalam bulan Rejab dan bulan Sya'ban. Supaya bila masuk bulan Ramadan, kamu tak terkejut dengan bacaan Quran yang panjang dalam bulan Ramadan nanti. Orang yang tak pernah dengar kuliah dan tazkirah, tolong dengar kuliah dan tazkirah dalam bulan Rejab dan bulan Sya'ban. Supaya bila masuk bulan Ramadan, kalau ada kuliah tazkirah, dia tak terkejut dan tak sibuk nak hantar surat layang, dia panggil. Dalam bulan Ramadan nanti. Orang yang tak pernah dalam hidup dia datang ke surau, ke masjid, tolong datang ke surau, ke masjid dalam bulan Rejab dan bulan Sya'ban. Supaya bila masuk bulan Ramadan, surau dan masjid tak berapa terkejut tengok muka dia ni. Muka ni tak pernah nampak dalam bulan-bulan lain. Bulan Ramadan nampak pula dia. Saya rasa surau ni di antara surau yang terkejut. Awal Ramadan je penuh je orang datang. Tengah Ramadan tinggal 2-3 saf dah. Hujung Ramadan tinggal Tok Imam, Tok Bilal, Tok Siap, Tok Mudim je yang ada. Yang lain ghaibul ghuyub semua dah. Kenapa? Kerana hilang kejutan. Islam dia nak suruh sepatutnya lagi hujung tu, lagi kita tak tinggal surau dan masjid. Kenapa? Kerana kita fokus, sibuk untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar dan nak melepaskan diri kita daripada azab api neraka Allah dan masuk dalam senarai ahli syurga Allah. Bila Allah nak masukkan kita bulan Ramadan, Allah jadikan bulan Rejab dan bulan Sya'ban ini. Bulan Rejab dan bulan Sya'ban ni Allah latihkan pada diri kita. Alim ulama tanya, nak latih apa sebenarnya dalam hidup kita ni? Alim ulama tanya lagi, nak suruh kita berlatih apa dia dalam hidup kita ni? Lalu alim ulama jawab, sebenarnya Allah jadikan bulan Rejab, bulan Sya'ban dan bulan Ramadan itu bukan latihan untuk kamu nak sambut Aidilfitri, tidak. Tapi Allah jadikan bulan Rejab, bulan Sya'ban dan bulan Ramadan supaya kamu tak terkejut bila dipanggil menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bila dipanggil untuk pulang, dipanggil untuk kita menghadap di hadapan Allah, jangan ada seorang pun orang kawasan surau ini terkejut menghadap di hadapan Allah. Lalu bila dia terkejut, dia mulalah pada diri dia minta supaya ditangguh kematian. Sedangkan kematian tidak mampu lagi ditangguh dalam hidup seorang. Alim ulama diajar, sebelum daripada kita nak sambut yang dinamakan dengan masa paling gembira dalam hidup,
Lalu kena bersiap. Apa dia? Allah jadikan bulan Rejab. Bulan Rejab ni bulan bersiap untuk memantapkan keyakinan hidup ini hanyalah dengan Islam. Ini cara Allah jadikan bulan Rejab. Bulan Rejab, Allah jadikan satu program yang besar yang berlaku dalam bulan Rejab ni. Program apa dia? Peristiwa Isra wal Mi'raj. Isra Mi'raj ini satu mukjizat yang kedua terbesar lepas pada Al-Quran kan. Lepas pada Al-Quran, tak adalah mukjizat yang lebih besar daripada Isra Mi'raj. Yang menyebabkan Isra Mi'raj ini perlu dihadami di kalangan kita. Perlu dipahami pada diri kita. Sebelum kita nak masuk bulan Ramadan, faham dahulu Isra Mi'raj. Sebelum kita nak masuk dalam kubur, faham dulu terhadap apa yang dikendaki dalam Isra Mi'raj. Kerana kalau kita tak faham tentang Isra Mi'raj, nescaya akan ada orang yang puasa tapi dia tinggalkan solat. Akan ada orang yang puasa tapi dia buka aurat. Akan ada di kalangan kita yang dia puasa dalam masa yang sama dia sedang berbuat maksiat. Kenapa dia buat demikian? Jawabnya kerana dia tak faham terhadap Isra Mi'raj. Isra Mi'raj mesti dipahami dalam hati kita dan diyakini dalam jiwa kita. Dia bukan satu cerita dongeng yang berlaku, yang kita di sudut logik akal memang tak logik peristiwa ini boleh terjadi. Tetapi Islam nak ajar dalam hidup ini, jangan kamu banyak guna akal kamu, tetapi kamu kena banyak guna wahyu dalam hidup kamu. Akal terbatas. Akal kita ni, akal ni dia tak boleh nak fikir segala-gala, tak boleh. Dia ada benda yang dia boleh fikir, ada benda yang tak boleh fikir dalam hidup kita. Benda yang tak boleh fikir, kamu kena guna Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ni kekuatan dalam hidup. Jangan kita bila kita bercerita tentang Isra wal Mi'raj, tiba-tiba ada orang kita di kalangan kita ni, dia timbul keraguan pada diri dia. Betul ke peristiwa dia boleh terjadi? Dia akan timbul keadaan pada diri dia. Macam mana boleh perjalanan yang jutaan kilometer itu dalam masa sekejap, satu malam saja, tiba-tiba boleh turun kembali. Kecuali orang yang ada keyakinan dalam hidup dia. Keyakinan ini mesti dijelaskan dalam bulan Rejab ini. Satu saya ingat, saya kecil-kecil dahulu, bila masuk saja dalam bulan Rejab, di kampung-kampung dahulu, masuk je bulan Rejab, hari yang pertama bulan Rejab tu, di sorang akan cerita tentang Isra. Cerita tentang Isra sampailah 15 Rejab. Tiap-tiap malam cerita tentang Isra. Sampai malam 16 Rejab cerita tentang Mi'raj. Sampailah turun, sampailah habis 30 hari itu cerita tentang Isra wal Mi'raj. Habis je Isra Mi'raj, sembelih lembu seekor. Satu kampung suka masing-masing memahami tentang Isra Mi'raj. Malam ni tak tahu ada lembu ke tak ada lembu malam ni. Malam ni kalau ada bihun pun satu rahmat dia panggil. Cuma nak sebut je, kita di dalam masa terbatas nak faham Isra Mi'raj. Tak boleh. Tuan-tuan, menjadi kewajipan tuan-tuan untuk tuan-tuan kena faham betul-betul Isra Mi'raj. Kalau tuan-tuan tak faham Isra Mi'raj, nanti akan ada masuk dalam bulan Ramadan orang yang sama juga. Dia puasa tapi dia tinggalkan solat. Kerana dia tak faham tentang Isra Mi'raj. Dia puasa, dalam masa yang sama dia membuka aurat. Dia puasa, dalam masa yang sama dia masih lagi mengumpat. Kenapa jadi demikian? Jawabnya kerana dia tak faham Isra Mi'raj. Bila tak faham Isra Mi'raj, akan berlakulah dalam di kalangan kita orang yang tak timbul keyakinan dalam hidup dia. Keyakinan ini mesti ditimbulkan dalam diri kita. Satu, Allah jadikan peristiwa Isra Mi'raj. Dalam peristiwa Isra Mi'raj ini, memadai kalau boleh saya sebut, nak suruh kita yakin dalam hidup kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditunjukkan pada kita ni 3 perkara yang besar. 3 perkara yang besar je yang nak dipahamkan pada diri kita tentang bulan yang namakan dengan bulan Rejab ini. Apa benda yang besar? Yang pertama Al-Quran, yang pertama yang disebut dengan solat. Solat ni asas dalam hidup orang mukmin. Tak boleh dalam hidup kita ni, kitanya meninggalkan solat walaupun 1 rakaat. Dalam hidup kita. Start daripada kita mula akil balik, sampai pada kita menghadap depan Allah, solat jangan ditinggalkan.
dalam hidup seorang. Jangan kita main-main terhadap solat. Solat ni perkara yang paling asas dalam hidup kita. Kalau selesai soal solat, selesailah soal yang lain. Tapi kalau solat tak selesai, yang lain pun tak diambil kira di sisi Allah. As-salatu awwalu yuhasibu indallahi yaumal qiyamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, sembahyang soalan yang pertama yang akan tanya di hadapan Allah di hari akhirat nanti. Nak suruh kita ni jaga solat ni. Solat ni berkait rapat. Sampai dalam bulan Ramadan nanti akan dikira lagi tentang solat. Tuan-tuan perhati, dalam bulan Ramadan Allah jadikan solat tarawih. Nak suruh kita ni melengkapkan solat fardu, kemudian Allah jadikan solat tarawih. Solat tarawih ni dengan tujuan apa dia? Latihan pada diri kita. Nak tarawih berapa rakaat, terpulang. Nak buat 8 rakaat boleh, kerana Rasulullah buat 8 rakaat. Nak buat 20 rakaat boleh, kerana Sayyidina Umar buat 20 rakaat. Nak buat 30 rakaat boleh, kerana Sayyidina Osman buat 30 rakaat. Nak buat 38 rakaat boleh, kerana Umar Abdul Aziz buat 38 rakaat. Tuan-tuan jangan berkelahi ya. Saya harap tuan-tuan tak berkelahi dalam bab ni. Orang kita ni suka sangat berkelahi. 8 ke 20, 8 ke 20. Dia tak pernah berkelahi 30 ke 38, 30 ke 38. Tak pernah berkelahi perkara demikian. Kenapa solat tarawih ni? Tarawih ni sendiri nak didik pada diri kita, dalam hidup kita ni solat menjadi asas. Nak buat 8 buat, nak buat 20 pun buat. Yang tak bolehnya, yang tak solat langsung dipanggil. Kita jangan berkelahi dalam bab ni. Saya tengok di Selangor ni, bolehkah tiap-tiap tahun berkelahi perkara demikian. Ada yang buat 8, ada yang buat 20. Sampai ada 2 geng. Geng 8 dengan geng 20 dipanggil. Di masjid-masjid ni sampai parking pun ada 2. Parking 8 dengan parking 20 dipanggil. Ini sampai peringkat berkelahi di kalangan kita. Saya ingat di Selangor kita ni, sampai keluar keliling, wajib sembahyang tarawih 20 rakaat. Padahal bukan menjadi satu perkara yang wajib dipanggil. Perkara yang sunat. Siapa nak buat 8 buat. Nak buat 20 pun buat. Jangan sampai peringkat kita ni, di kalangan kita ni, timbul pertikaian sesama kita. Nak buat 8, Rasulullah buat 8. Nak buat 20, Sayyidina Umar buat 20 rakaat. Semuanya dibolehkan dalam Islam. Nak ajar pada kita, yang pentingnya kamu jaga solat. Yang start daripada mana solat ni? Start daripada bulan Rejab. Dan bulan Rejab, Allah menurunkan perintah dalam Isra' Mi'raj untuk jaga solat. Solat yang bagaimana? Yang kena jaga, yang pertama solat fardu. Yang kedua, solat berjemaah. Solat berjemaah jangan tinggal pada diri kita. Surau ni tak selayaknya menjadi kosong dengan solat berjemaah. Tuan-tuan yang tinggal di kawasan ni, menjadi kefarduan tuan-tuan untuk tuan-tuan datang sembahyang berjemaah di kalangan kita ni. Jangan malas, jaga solat berjemaah. Umur kita 40 tahun, jaga solat berjemaah. Jangan tinggal lagi 2 waktu yang jangan ditinggalkan sangat pada diri kita. Yang pertama, isyak berjemaah, dan yang kedua, subuh berjemaah. Ini 2 waktu ni, tuan-tuan kena fokus betul-betul pada diri kita. Kalau kita tak boleh jaga 2 waktu ni, kita memiliki satu sifat yang dinamakan dengan sifat munafik dalam hidup. Orang munafik, dia menjadi payah pada 2 waktu ini. Kalau tuan-tuan tak boleh jaga solat isyak berjemaah dan subuh berjemaah, tuan-tuan sedang memiliki sifat munafik dalam hidup. Maknanya kita jaga dalam diri kita ni, menjadi solat isyak berjemaah dan subuh berjemaah. Ibu-ibu, kalau ibu-ibu dapati suami ibu-ibu sukar datang sembahyang subuh berjemaah, ibu-ibu sedang memiliki suami yang munafik dalam hidup. Ibu-ibu jangan rasa biasa-biasa, jangan. Cuma malam ni jangan sebut lagi pada suami masing-masing. Jangan pula balik ke rumah nanti, mula sebut pada suami kita, abang dengar tak ceramah tadi? Abang memang munafik bang. Jangan sebut demikian. Diam-diam dahulu. Cuma tugas ibu-ibu apa dia? Tugas ibu-ibu tolong kejutkan suami masing-masing. Kejutkan suami masing-masing. Bagi tahu pada suami kita, bang bangun bang, abang pergi sembahyang subuh berjemaah. Bila abang sembahyang subuh berjemaah, maka terlepas keluarga kita daripada keluarga yang munafik. Ini cara demikian. Didik keluarga kita demikian. Pujuk dan pujuk. Suami, bila suami tak nak bangun juga, tarikkan semut,
tutup kepala dia, tak nak bangun, misal contoh. Buka perlahan-lahan, bisik dekat telinga suami kita. Ma rabbuka, kita sebut. Bingkah bangun terus, tak kena gaya. Ini nak sebutnya, didik dan didik. Pujuk dan pujuk. Jangan guna bahasa kasar-kasar dengan orang lelaki. Di pagi hari, di antara pantang besar orang lelaki, bila digunakan bahasa yang kasar pada diri. Tak boleh. Guna bahasa yang lemah lembut pada suami kita. Kalau guna bahasa yang kasar untuk dia pergi solat, nanti akan pecah rumah tangga kita. Yang ni yang jadi bahaya. Jangan guna bahasa-bahasa kasar, kejut suami. Bangun-bangun, pergi sembahyang subuh berjemaah pergi. Muka munafik je seorang-seorang. Memang pagi tu makan penampur tawa kita ni. Nak sebutnya gambaran. Yang pertama, jaga solat yang sebut fardu. Yang kedua, jaga solat berjemaah. Jaga solat berjemaah. Yang ketiga, tentang solat ni, tolong bangun tahajud malam yang bagi mereka yang dah berusia 60 tahun ke atas. 60 tahun ke atas, tolonglah jaga solat tahajud malam. Jangan malas untuk bertahajud. Malam-malam mesti kita sentiasa malam kita dengan tahajud pada Allah Subhanahu Wa Taala. 60 tahun tak masuk pejabat dah pun. Mana masuk pejabat pun 60 tahun. Tak ada kerja lain dah dalam hidup kita. Pergi pejabat pun orang halau balik. Kalau dalam usia kita 63 tahun, lambat lagi nak masuk pejabat. Kena tunggu umur 93 tahun baru masuk pejabat balik. Dalam hidup kita ni, masa kita ni, jaga solat tahajud. Malam-malam bangun tahajud. Malam-malam jangan tertinggal walaupun satu rakaat malam-malam kita ni dengan tahajud. Tak ada dah kerja kita. Umur 60 tahun lebih dalam hidup kita. Kita bangun pukul 2 pagi bangun. Tidur awal, jangan tidur lambat sangat, jangan. Jangan melayan sangat handphone. Jangan layan TV-TV dan jangan layan cerita-cerita lagi dalam hidup. Malam-malam lepas isyak pukul 9, pukul 10 tu dah tidur dah kita. Dah bersiap untuk kita nak bangun pukul 2 pagi pula. Ni masa dalam hidup kita. Dah banyak dah masa kita habiskan dalam hidup kita sebelum daripada ni. Umur 60 tahun, tidur awal. Jangan layan handphone. Jangan layan WhatsApp. Tidur. Ni tak habiskan masa main handphone. Handphone tu jatuh 3 kali dah atas muka. Lepuk atas muka. Main PUBG rupa-rupanya. Nak sebutnya tua-tua pun main PUBG lagi. Dalam hidup kita. Jangan demikian. Jangan ada seorang pun di kalangan kita demikian. Bahkan kita manfaatkan masa kita yang pertama yang disebut dengan solat. Jaga solat dalam hidup. Bangun pukul 2 pagi. Dalam masa yang sama, lepas pada pukul 2 pagi, tidur balik pukul 3 pagi, pukul 6 pagi, bangun balik untuk solat subuh dalam hidup kita ni. Ini cara diajar dan berlumba dapatkan sahab yang pertama dalam hidup orang mukmin. Bulan Rejab, kita latih diri kita demikian. Dengan tujuan, masuk bulan Ramadan nanti, menjadi ringan dalam hidup kita melakukan amal ibadah demikian. Yang pertama. Yang kedua, dalam peristiwa Isra' Mi'raj, Allah mula tunjukkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang perkara yang besar dalam hidup apa dia? Syurga Allah. Ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditunjukkan. Dalam bulan Rejab ni tunjuk tentang syurga Allah. Rasulullah bila berdiri saja depan pintu syurga, Rasulullah cerita pada sahabat-sahabat. Rasulullah kata, aku tengok orang yang paling ramai yang masuk dalam syurga di kalangan umat aku ialah orang-orang miskin, kata Rasulullah. Orang miskin jauh lebih ramai daripada orang kaya. Rasulullah sebut di kalangan umat aku yang masuk syurga sejarak mana? 40 kharifan. Sejarak lebih kurang 40,000 tahun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Orang kaya dia juga, tapi masuk syurga tu sikit je. Dah lah dia masuk syurga, lambat pula tu. Lambat pula masuk syurga. Orang miskin cepat masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala dan jumlah yang ramai di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Rasulullah baca doa, Allahumma ij'alna miskinan wa amitna miskinan wahsyurna yaumal qiyamati masakin. Ya Allah, jadikanlah aku orang miskin, matikanlah aku dalam keadaan miskin, dan kumpulkanlah aku di akhirat nanti dengan orang-orang miskin, ya Allah. Doa ni saya jamin tak ada seorang pun nak amin doa ni. Doa ni kalau kita baca, kalau kita bagi tak ada orang nak ambil, tak kena gaya.
Doa, ya Allah, jadi miskin tak nak lah. Ustaz, doa jadi kaya tak ada doa jadi kaya. Orang kita dia nak jadi kaya. Padahal Rasulullah gambarkan, bukan Rasulullah nak hina orang kaya, tidak. Tapi Rasulullah nak suruh, kamu jangan sampai kamu lupa daratan. Kebanyakan orang kaya, bila dia dah jadi kaya, dia jadi sukar untuk dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi payah dia dalam hidup dia. Dalam hidup kita pula, kita berlumba nak jadi kaya. Rasulullah ajar, bukan nak suruh kamu ni berlumba untuk jadi kaya di dunia. Jadilah kamu kaya untuk di akhirat nanti. Jadi akhirat nanti, bila kamu dapat, biar kamu cepat masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ni cara yang diajar oleh Rasulullah. Kenapa Rasulullah ajar demikian? Nak suruh, bila masuk bulan Ramadan nanti, kamu jangan sibuk nak menunjukkan kemewahan pada diri kamu. Bila masuk bulan Ramadan, jangan sibuk nak berbuka puasa tempat yang mewah-mewah. Tiba-tiba kamu terlupa pada orang miskin. Orang miskin inilah yang lebih ramai masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ini konsep dalam hidup kita orang mukmin. Dalam hidup orang mukmin, bukan tak boleh jadi kaya, boleh. Tapi kaya yang ada agama. Jangan kaya yang sampai kita hilang agama. Kebanyakan manusia, bila dia kaya, dia jadi lupa daratan. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Jangan begitu, katanya Allah. Manusia ni senang jadi tagut. Bila jadi senang jadi tagut? Bila dia jadi kaya dalam hidup dia. Bila dia rasa kaya, dia jadi tagut terus dalam hidup dia. Yang menyebabkan Islam dia nak suruh, kamu jadi orang biasa pun tak apalah dalam hidup kamu. Maknanya, yang penting kamu dapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan kamu. Ini keutamaan dipanggil. Kenapa orang miskin? Kerana orang miskin tak banyak sesuatu jawab dia depan Allah. Orang kaya banyak sesuatu jawab dia. Orang miskin, Allah tanya pada dia, kasut ada kasut? Kasut tak ada, ya Allah. Habis kamu pakai apa? Pakai selipar, ya Allah. Selipar jenama apa? Krokodil, ya Allah. Tapi kerok, ya Allah, disebut. Tapi kerok pasal malam je, ya Allah. Orang miskin kan. Cuba tanya orang kaya, kasut ada kasut? Oh, dia sebut jenama kasut dia. Jenama kasut dia ni sini. Tanya orang miskin, televisyen ada televisyen? Tak ada, ya Allah. Orang miskin mana ada televisyen? Tapi cuba tanya orang miskin, habis tu kamu tengok apa? Tengok besen je, ya Allah, disebut. Senangkan orang miskin. Cuba tanya orang kaya, televisyen ada televisyen? Dia tanya balik, yang berapa inci, ya Allah? Yang tu Allah tak tanya lagi, astro ada tak astro? Astro kamu ni beyond ke tak beyond astro? Astro yang kamu miliki tersebut. Kamu bayar bulan-bulan bil astro tu kan, RM120 sebulan. Kamu bagi pada seorang ni, ada RM120 sebulan. Kalau tuan-tuan tak buat demikian, baik tuan-tuan jual astro tuan-tuan. Baik jual tuan-tuan. Jenuh kita nak menjawab depan Allah nanti. Biar sama. Paling-paling tidak sama pada diri kita. Kita boleh bayar bil Unify, boleh bayar bil yang disebut dengan bil Astro, boleh bayar bil-bil yang lain. Kita nak derma sebanyak yang sama juga ke surau tak boleh. Kenapa kita tak boleh? Padahal untuk dunia kita sanggup, untuk akhirat kenapa kita tak sanggup dalam hidup kita? Ayat ni yang menyebabkan kita kena faham dalam kehidupan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, bila aku tengok orang yang ramai dalam syurga, aku sebut orang miskin. Rasulullah sebut demikian. Yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, yang ketiga yang asas dalam Isra Mi'raj ni apa dia? Aku diperlihatkan tentang neraka. Tatkala mana melihat tentang neraka, Rasulullah menangis teresa-esa. Rasulullah menangis teresa-esa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, orang yang paling ramai di kalangan umat aku yang masuk dalam neraka ialah orang-orang perempuan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang perempuan yang paling ramai. Orang lelaki jangan pula luruk dada pula. Lega-lega tak masuk neraka dah kita. Jangan orang lelaki lega pula. Tapi orang perempuan yang paling ramai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, umat aku yang paling ramai dalam neraka ialah orang perempuan. Padahal orang perempuan orang paling senang masuk dalam syurga Allah. Tiba-tiba, kenapa orang perempuan paling ramai masuk neraka Allah? Kerana dia tak boleh jaga dua perkara. Orang perempuan, kalau dia boleh jaga dua perkara, dia masuk syurga pintu mana dia nak. Tapi dua perkara ni, dia sukar jaga. Dia sukar jaga. Yang pertama, dia sukar jaga Allah dan juga Rasul. Orang perempuan payah nak jaga Allah dan juga Rasul. Kat mana dia payah?
Dalam bab solat, orang perempuan payah nak solat. Payah. Bila dia nak jaga solat, yang dia jadi payah. Bila dia uzur, darah kotor dia tu kering, pukul 9 pagi. Dia sedang kerja. Dia bekerja di pejabat. Dia tak mandi, Zuhur tak mandi. Kemudian asar, dia baru nak balik ke rumah. Kemudian ditinggal. Waktu kering tadi, 2 waktu dia tinggal. Dia balik, dia mandi, kemudian dia mula solat maghrib itu sendiri. Kadang-kadang dia tidur. Tengah-tengah malam, dia tidur. Pukul 12, darah tu kering. Masa tu masa isyak, dia bangun subuh. Tiba-tiba subuh, dia bangun, dia tengok kering, saja darah kotor dia tersebut, dia mandi, dia tinggal semayang isyak dalam hidup dia. Yang ni yang kebanyakan orang perempuan yang terjadi. Orang perempuan nak jaga Allah dan jaga Rasul payah. Kat mana payah? Nak jaga aurat. Nak jaga aurat orang perempuan payah. Kat mana aurat orang perempuan? Seluruh tubuh badan, kecuali muka dan tapak tangan. Orang perempuan payah nak jaga rambut dia dengan nadi ipar dia, nak jaga aurat dia, kaki dia, betis dia, lengan dia, dengan sepupu sepapak dia, dalam keluarga dia, menjadi sukar dalam hidup dia. Dia nak jaga Allah dan juga Rasul payah. Orang lelaki, orang perempuan, aurat seluruh tubuh badan. Orang lelaki, aurat dia di antara lutut sampai pusat je. Aurat orang lelaki. Orang perempuan tanya, kenapa sikit sangat orang lelaki? Tak aci, dia sebut demikian. Orang perempuan, banyak pula tu aurat dia. Seluruh tubuh badan dia kecuali muka dan tapak tangan. Jawabnya, kerana orang perempuan, Allah jadikan dia sebuah cantik. Rambut dia cantik, tengkuk dia cantik, lengan dia cantik, betis dia cantik. Manakala orang lelaki, rambut dia hodoh, kepala dia lagi hodoh, tengkuk dia hodoh, lengan dia hodoh, orang lelaki. Yang cantik dia, lutut sampai pusat je cantik. Yang orang lelaki di antara lutut sampai pusat je cantik. Yang lain tak cantik-cantik dah. Tak percaya, cuba orang perempuan berjalan belah kain. Jalan belah kain dia. Mata lelaki terkelip-kelip mandang. Halal haram dia. Tapi cuba orang lelaki berjalan belah kain. Tak ada siapa nak mandang. Lawyer nampak ni. Dia jadi hilang terus perasaan dalam hidup. Nak sebutnya, Allah jadikan kecantikan tadi bukan untuk didedahkan pada sembarangan. Tetapi, bila orang perempuan tak jaga yang ni, neraka tempat dia. Yang pertama, dia payah untuk jaga yang disebut dengan Allah dan juga Rasul. Cerita tentang Allah dan Rasul ni panjang. Alim ulama bincang panjang. Yang kedua, orang perempuan payah nak jaga hati pasangan hidup. Nak jaga hati suami, payah. Payah para hadis kan. Tak mudah. Ibu-ibu nak jaga hati suami kalian. Ramai mana orang perempuan yang menyinggung hati suami masing-masing. Ramai mana orang lelaki yang menyinggung hati mak dan ayah mereka. Ini dalam hidup mereka. Orang lelaki masuk neraka, punca tak jaga mak ayah. Di antara sebab yang besar dalam hidup ni. Tak pandai nak jaga hati mak ayah. Menyinggung hati mak mertua. Menyinggung hati ayah mertua. Dalam hidup dia. Ni orang lelaki. Orang lelaki sampai peringkat Allah pesan. Wala takul lahuma uffin. Wala tanharhuma. Jangan kamu sebut depan mak ayah kamu. Jangan kamu tengking kata-kata mak ayah kamu. Bila yang jadi kita kena jaga sungguh mak ayah kita ni, orang lelaki, bila mak ayah kita ni tua. Mak ayah tua, dia jadi keliru di antara nak jaga mak dengan nak jaga isteri. Di antara nak jaga mak dengan nak jaga isteri. Ramai di kalangan kita sanggup menipu mak ayah kerana semata-mata nak jaga hati isteri. Yang ni menyebabkan seorang lelaki terhumban ke dalam api neraka Allah SWT. Orang lelaki kena ingat betul-betul, saya nak pesan. Dalam hidup kita ni, tolong jaga hati mak dan ayah. Jangan singgung hati mak ayah kita. Jangan tinggikan suara. Jangan kita bercakap kasar. Jangan menipu mak ayah, jangan menipu. Ramai mana orang kita ni menipu mak ayah. Dia rela tinggalkan mak ayah dia, tinggal di kampung, dia tak berebut langsung nak jaga mak ayah dia tersebut. Dia biarkan mak ayah dia berada di kampung. Di saat mana mak ayah dia sedang uzur, tapi dia kata dia tak boleh jaga. Kenapa? Dia sibuk nak jaga isteri dia dan sibuk nak jaga anak-anak dia, dia tertinggal mak ayah dia. Manakala orang perempuan, dia pula menjadi dosa yang besar dalam hidup dia, dia singgung hati suami dia. Dia singgung hati suami dia. Dia sebut ada suami dia buat pilihan. Sama ada saya ataupun mak awak, dia sebut demikian.
Sedap je dia sebut demikian. Mana ada pilihan demikian? Allah tak ajar pun suruh buat pilihan demikian. Padahal mak kepada suami dia, maka dia kena ambil mak tersebut, tolong bagi tahu kepada suami, bawa bang balik ke rumah kita, mak kita, ayah kita tu, saya tolong jaga. Tapi tak, dia tengking-tengkingnya suami. Dia cakap kasar dengan suami. Ni bukan perempuan putra haid ni. Perempuan putra yang rendah. Putra low dia panggil macam. Nak sebutnya, ni tempat putra haid ni panggil. Nak gambarkan pada kita, dia bercakap kasar dengan suami dia. Cakap kasar, ibu-ibu jangan harap masuk dalam syurga Allah. Ibu-ibu cakap kasar dengan suami kalian, hancur lebur amalan kalian. Tak ada apa manfaat pun solat. Tak ada apa pun manfaat puasa dalam hidup. Nak ajar, tolong berhati-hati dengan berkata-kata dengan suami. Jangan tengking-tengking suami. Jangan sampai peringkat suami jadi takut pada bini. Ini penyakit yang sedang dialami oleh orang Melayu lelaki kita. Lelaki Melayu kita ni sedang mengalami penyakit takut bini. Dia panggil demikian. Dia bercakap sama-sama dia. Sama-sama orang lelaki ni bercakap, aku takut dengan bini aku. Entah apalah dia tu. Dia jadi gagang dia tu yang menyebabkan aku ni jadi tak berani dengan isteri aku. Habis amalan dia. Jangan demikian. Ibu-ibu cuba tanya suami ibu-ibu malam ni, abang takut tak pada saya? Tanya soalan demikian. Kalau abang takut dengan saya, siap abang. Kita sebut awal-awal lagi pada suami kita. Jangan takut pada isteri, tapi hanya takut pada Allah dalam hidup kita. Ni takut pada isteri. Isteri tengking sikit je. Isteri telefon, abang kat mana? Kat surau. Surau lagi masa ni. Orang lain semua dah balik. Balik katanya isteri. Kawan dia pun dengar, dia pun tutup handphone. Aku kena balik dah, isteri aku dah marah dah. Ni ada yang betul terang, saya takut Ustaz dengan isteri saya. Takut demikian. Habis amalan. Orang lelaki ni, penyakit dia, yang ada pada orang lelaki ni, penyakit dia, bila isteri dia bercakap kasar dan sebagainya, dia diam je. Dia pendam dalam hati. Yang pendam dalam hati itu bahaya ibu-ibu. Pendam dalam hati, dia senyap je. Orang lelaki sebelum kahwin banyak mulut. Lepas kahwin, mulut dalam hati. Orang perempuan belum kahwin, tak ada mulut. Dah kahwin, mulut kat mulut. Mulut kat mulut. Yang menyebabkan dia mula bercakap. Dia nak betulkan keluarga dia. Dia nak luruskan rumah tangga dia. Dia sibuk tanya, abang, handphone abang tu kenapa lock? Kenapa kunci? Abang, kenapa masuk dalam bilik air dengan handphone? Ada benda lah tu. Dia sebut demikian. Dia mula, dia sebut keadaan yang demikian. Akhirnya, menyinggung hati suami dia. Suami dia diam. Dia mati di saat mana suami dia terluka, terguris luka di hati suami dia, tak masuk syurga bagi perempuan tersebut. Jangan ingat dia akan boleh lepas masuk dalam syurga Allah. Nak sebutnya, punca itulah di antara sebab kenapa perempuan ramai dihumban ke dalam neraka Allah. Kerana tak pandai nak jaga mulut. Jagalah dalam hidup kita ni. Mulut kita jaga. Hubungan kita dengan Allah dan juga Rasul kita jaga. Kalian jaga yang ni ya. Jaga dua-dua ni. Kalian meninggal dunia, tempat kalian dalam syurga Allah SWT. Tapi kerana dua perkara ni lah, orang perempuan dihumban ke dalam neraka Allah SWT. Dalam hidup kita ni, yang ni faham dahulu dalam bulan Rejab. Bila faham dalam bulan Rejab, baru layak masuk dalam bulan Sya'ban. Baru layak masuk bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban, Allah jadikan dua program yang besar dalam bulan Sya'ban. Bulan Rejab, untuk nak memantapkan akidah, keyakinan kita dengan Islam, Allah jadikan Isra' Mi'raj. Bulan Sya'ban, Allah nak suruh kita boleh lurus masuk dalam syurga Allah ni, Allah jadikan dua program dalam bulan Sya'ban. Dua program ni apa dia? Yang pertama yang disebut dengan peristiwa Nisfu Sya'ban yang berlaku dalam bulan Sya'ban. Yang ni peristiwa yang besar yang disebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cerita tentang yang disebut dengan amalan kita diangkat dalam bulan Sya'ban itu sendiri. Nisfu Sya'ban, dan di setengah di kalangan kita baca Quran dan sebagainya. Yang ni dibuat di kalangan orang Melayu kita sebelah Asia, mereka sambut. Tapi orang Arab tak sambut. Orang Arab dia tak besarkan yang ni, tapi dia besarkan yang kedua dalam bulan Sya'ban. Yang kedua dalam bulan Sya'ban, Allah jadikan peristiwa yang disebut dengan pertukaran kiblat. Pertukaran kiblat yang asalnya semayang kita ni menghadap pada Masjid Aqsa,
kemudian diubah pada Masjidil Haram pula. Macam mana peristiwa pertukaran kiblat ni terjadi? Peristiwa ni tuan-tuan buat sambutan nanti dalam bulan Syaban nanti. Peristiwa di mana Rasulullah sampai di Madinah, Rasulullah asal solat kita ni menghadap pada Masjid Aqsa. Yahudi mengejek. Yahudi ejek, dia kata, kenapalah Muhammad ni dia semayang pada kiblat yang sama dengan kita juga. Kenapa dia tidak ada kiblat yang tersendiri? Kalau betul ajaran agama dia, kami ni lebih awal daripada dia, ajaran agama Islam. Kenapa dia kiblat pada kiblat yang sama dengan kita juga? Masjid Aqsa. Lalu Rasulullah rasa ada kebenaran daripada kata-kata Yahudi tadi. Lalu Rasulullah mula daripada situ, Rasulullah semayang mendongak muka ke langit. Mendongak muka ke langit. Semayang Rasulullah je, Rasulullah dongak muka. Angkat takbir je, Rasulullah dongak muka ke langit. Doa pada Allah. Ya Allah, tukarlah kiblat ini, ya Allah. Tukarlah kiblat ini, ya Allah. Ini diajar demikian. Sampai lebih kurang 6 bulan hingga setahun. Rasulullah semayang begitu. Tiba-tiba dalam bulan Syaban, tengah-tengah Rasulullah semayang zuhur, turun ayat Quran Al-Karim. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Sesungguhnya Allah melihat wajah kamu terdongak ke langit, mengharapkan ditukarkan kiblat. Wahai Muhammad, sekarang tukarlah kiblat kamu, hadapkanlah muka kamu pada Masjidil Haram pula. Rasulullah baru semayang zuhur 2 rakaat baru. Baru 2 rakaat baru. Di tengah-tengah semayang begitu, tiba-tiba Rasulullah bila turun ayat tersebut, Rasulullah berjalan terus. Jalan menghadap pada Masjidil Haram. Bila Rasulullah menghadap pada Masjidil Haram, sahabat saf yang pertama tengok Rasulullah berjalan, dia pun berjalan juga. Saf yang pertama tu berjalan, berada di belakang Rasulullah. Saf yang kedua berjalan, berada di belakang Rasulullah. Saf yang kedua juga. Saf yang tiga pusing di belakang Rasulullah. Saf yang akhir je memusingkan jasad. Memusingkan jasad. Lepas 2 rakaat menghadap pada Masjid Aqsa, 2 rakaat menghadap pada Masjidil Haram, siap dia semayang, sahabat-sahabat tanya Rasulullah, kenapa Rasulullah kamu semayang sambil berjalan? Turun wahyu yang baru ke? Yang menyebabkan kita kena berjalan ini ya Rasulullah. Inilah semayang yang pertama dan terakhir boleh berjalan, tuan-tuan. Jangan pula tuan-tuan semayang sambil berjalan lepas pada ini. Orang tanya, kenapa semayang sambil berjalan? Ambil sunnah bulan Syaban ni sebenarnya. Jangan buat demikian. Semayang bila tukar saja, demikian ditanya pada Rasulullah. Ya Rasulullah, kenapa kamu tukar? Kenapa kamu semayang sambil berjalan? Rasulullah sebut, Allah telah memustajabkan doa kita. Doa kita berdoa lama dah. Minta ditukarkan kiblat. Waktu mana solat tadi, turun ayat Quran. Minta kita tukar kiblat. Menghadap pada Masjidil Haram pula. Bila sebut saja begitu, lalu sahabat-sahabat sujud pada Allah. Syukur pada Allah. Alhamdulillah, doa dimustajabkan oleh Allah. Bila sahabat-sahabat dah sujud pada Allah Subhanahu Wa Taala tersebut, syukur sahabat-sahabat ni sendiri. Masing-masing sibuk bagi tahu pada orang ramai. Kiblat dah tukar. Kiblat dah tukar. Masing-masing sibuk tulis dalam Facebook masing-masing. Tulis dalam Instagram masing-masing. Bagi tahu, orang Yahudi dengar balik. Orang Yahudi dengar. Yahudi mula mengejek balik Rasulullah. Kenapalah Muhammad ni semayang menghadap pada Masjidil Haram sekejap, menghadap pada Masjid Aqsa sekejap, lepas tu menghadap pada Masjidil Haram pula, lepas pada ni nak tukar ke mana pula. Lalu Rasulullah rasa sedih. Rasulullah rasa sedih. Bila Rasulullah rasa sedih, lalu Allah turunkan ayat Quran. Nak bagi tahu kepada Rasulullah. Turun ayat Quran. Sayaqulus sufaha'u minan nas ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Telah bercakap di kalangan sebahagian manusia yang bodoh, mengapalah ditukarkan kiblat ini yang asalnya menghadap pada Masjidil Haram, asal menghadap pada Masjid Aqsa, kemudian diubah pada Masjidil Haram pun. Jawab macam ni, wahai Muhammad, qul lillahil masyriq wal maghrib, milik Allah lah sebelah timur dan juga barat, yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Allah lah yang memberi petunjuk pada siapa yang Allah kehendaki. Barulah lapang dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alim ulama dia cerita, alim ulama sebut berdasar pada peristiwa pertukaran kiblat ni, ada beberapa pengajaran yang kita kena bawa untuk masuk dalam lubang kubur dan kita masuk dalam bulan Ramadan. Apa dia? Yang pertama, dalam hidup ini diajar supaya kita sentiasa berdoa pada Allah. Jangan putus asa dalam berdoa pada Allah. Nak masuk bulan Ramadan ni,
tolong banyakkan doa pada Allah. Jangan malas berdoa pada Allah. Doa tu sampai Rasulullah terdongak-dongak muka. Allah suka dengan hamba yang berdoa pada dia. Tak adalah lebih sukanya Allah dalam hidup kita, dalam ibadah yang boleh kita buat dalam hidup ini, tapi kita banyak di kalangan kita tinggal untuk buat ibadahnya apa dia? Berdoa pada Allah. Doa menadah muka tu sampai terdongak-dongak muka Rasulullah sampai ke langit, mengharapkan dia ditukarkan kiblat. Doa Rasulullah ni selama 6 bulan nak ajar dalam doa, jangan harap hari ni berdoa besok mustajab terus. Allah jadikan Rasulullah itu pun 6 bulan setahun baru Allah mustajab. Tak peliklah kita. Kita ni berdoa, jangan kita putus asa dalam doa. Tengok Rasulullah berdoa macam mana. Tolong angkat-angkat. Aisyah radhiyallahu anha kata, kalau Rasulullah berdoa, tangan dia ni lagi lama lagi terangkat. Lagi lama lagi terangkat. Sehingga jatuh dengan jubah Rasulullah ni, nampak ketiak putih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa tak? Lagi lama lagi turun. Lamanya tu imam ni. Mendalah berdoa lama-lama. Lama-lama letak tangan atas paha. Mula bilang cicak berapa ekor cicak mana. Kita jenis demikian. Malahnya berdoa letak tangan atas paha. Tangan. Orang kita ni, doa tu letak tangan atas paha je. Tak beria dalam doa. Jangan. Jangan begitu. Doa ni lagi lama lagi terangkat. Lagi lama lagi terangkat. Ini cara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar pada kita. Yang malah-malah tu, bagi salam tu, bagi salam angkat tangan. Ya Allah, macam biasalah ya Allah, amin terus dia. Doa paling ringkas dalam dunia dipanggil. Jangan demikian. Jangan malah dalam doa. Bulan Ramadan nanti Allah jadikan bulan keampunan. Bulan Allah terima mustajab doa. Doa minta pada Allah. Jangan minta dengan manusia. Tetapi wa iza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu nak minta, minta dengan Allah. Dalam hidup ni, bagaimana Islam nak ajar optimisnya kita. Positifnya dalam hidup kita ni terhadap yang disebut dengan doa dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan malas, yang pertama. Yang kedua, diajar dalam hidup kita ni, jangan pedulikan kata orang. Jangan pedulikan kata orang. Dalam hidup ni, kalau Rasulullah nak peduli kata orang, sebut tak kena dalam hidup. Buat yang macam ni pun tak betul. Menghadap pada Masjid Aqsa pun tak betul. Menghadap pada Masjid Haram pun tak betul. Dalam Islam ni, jangan peduli orang kata. Tuan-tuan jangan, tuan-tuan takut orang kata. Kan nanti orang kata, nanti orang begitu, nanti gini. Jangan. Yang kena takut Allah kata dalam hidup. Orang mukmin ni, kalau kita nak peduli orang kata, sebut tak kena kita buat. Perhatikan tengok kes yang berlaku pada Sayyidina Umar dengan anak dia Abdullah bin Umar tersebut kan. Naik atas unta tu. Dua-dua orang naik atas unta. Orang cakap, ada kepatut. Sian unta. Unta dah lah kecil. Arab tu besar. Dua-dua orang naik. Umar kata, turun Abdullah. Orang cakap, turun. Turun cakap. Ada kepatut bapak ke atas. Anak kat bawah. Sayyidina Umar sebut. Dengar tu. Kamu naik Abdullah. Aku turun ke bawah. Turun. Bila turun saja. Orang cakap, ada patut anak relax ke atas. Ayah kat bawah. Sayyidina Umar kata, kan dengar tak? Tak betul tu. Kamu turun Abdullah, jom kita bawa unta ni. Jalan dua-dua orang. Orang cakap, ada patut unta ada tak naik. Dia sebut demikian. Sebut tak kena dalam hidup. Kalau tuan-tuan hidup dengan kata-kata orang, tuan-tuan tak akan betul dalam hidup. Tapi hidup ni dengan kata-kata Allah. Ini maknanya kita menjaga Allah. Yang kedua, dalam hidup kita. Yang ketiga, dalam hidup kita ni, diajar dalam peristiwa pertukaran kiblat ni, bila turun perintah Allah, jangan bertangguh. Jangan suka bertangguh. Kalau Rasulullah nak bertangguh, Rasulullah boleh tangguh. Tangguhlah sembahyang asar, nanti kita tukarlah kiblat. Patutnya demikian. Tapi tak. Allah tak tangguh. Diajar melalui Rasulullah. Bila turun saja perintah Allah, tahu saja kena buat terus. Buat terus. Saya nak sebut di antara benda yang orang kita suka bertangguh apa dia? Baca Quran. Orang kita suka bertangguh. Baca Quran ni, ramai di kalangan kita tanya, boleh baca Quran? Tak boleh ustaz. Habis bila nak baca ni? Nanti pencen-pencen baca. Nanti tua-tua nanti baca. Jangan bertangguh dalam hidup. Bila kita tahu dah kita ni tak ada peluang, masa kita ni je masa. Ambil terus kesempatan. Jangan suka menangguh.
Orang kita ni bila dia suka menangguh, yang menyebabkan dia tak berjaya. Tak berjaya dalam hidup. Siapa yang suka beralasan dalam hidup dia, Allah tak bagi kejayaan dalam kehidupan mereka. Orang mukmin, orang yang dia tahu kelemahan diri dia akan cepat-cepat dalam melaksanakan perintah Allah. Dalam diri kita ni sendiri. Kita nak tahu kita ni boleh masuk ke syurga, tak boleh masuk syurga, tak boleh tanya orang lain. Tanya orang rumah kita je. Balik ke rumah malam ni, duduk jauh-jauh daripada anak-anak. Pergi tepi-tepi longkang, biar romantik sikit. Tanya satu soalan pada orang rumah kita. Yang cuba tengok muka abang ni. Abang ni kalau abang meninggal dunia malam ni lah, gamak-gamak besok abang dalam syurga tak? Biar orang rumah mandang atas bawah. Susah juga bang, katanya orang rumah. Nak masuk syurga macam mana? Subuh 7:30 bang. Nak masuk syurga macam mana? Quran tak khatam-khatam lagi. Sejak saya kahwin dengan abang ni, saya tak pernah sekali pun khatam Quran depan abang. Kita perasan dah. Kita tahu dah. Kita ni kan, kalau kita meninggal dunia kan, terbaring je jenazah kita tu, orang rumah mandang jauh je. Tak lepas orang turun. Amalan apa yang terbaik yang kita ada? Amalan yang terbaik yang kita ada ni perlu kita buat sekarang. Jangan suka menangguh dalam hidup kita. Tahu dah kita ada kelemahan, buat terus. Dan kelemahan, bila kita ada kelemahan tersebut, kita baiki terus, maka peluang kita, bila kita masuk dalam kubur je, kita tersenyum indah. Puas hati aku, hidup sekejap, tapi dalam hidup sekejap, tempat aku dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Puas hati kita masuk dalam bulan Ramadan. Di saat mana kita masuk dalam bulan Ramadan, amalan-amalan kita dah kita teruskan, yang menyebabkan akhirnya bila kita meninggal dunia, semua peluang ini terbuka luas dalam kehidupan kita. Saya rasa sekadar inilah untuk kita nak faham malam ini tentang bulan-bulan yang berada ini. Tuan-tuan, rasa syukur pada Allah. Mudah-mudahan Allah panjangkan lagi umur kita dan Allah masukkan kita di kalangan ahli-ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Semua yang hadir malam ni di kalangan ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Allah jadikan kekuatan pada kita. Saya buka sikit ruang untuk para sekalian memikirkan sikit. Aku dah buat apa dia dalam bulan Rejab ini? Aku dah lakukan apa dia untuk nak masuk ke dalam bulan Syaban nanti? Dan kenapa Allah jadikan bulan Ramadan dalam hidup kita ni? Mudah-mudahan Ramadan ini Ramadan terbaik dalam hidup kita dibandingkan sebelum daripada ini. Tanamkan azam, tekadkan dalam diri kita ni kesungguhan untuk kita membentuk diri kita. InsyaAllah masuk bulan Ramadan, Allah bentukkan diri kita menjadi semakin saleh dalam hidup kita dan akan menjadikan diri kita ni sebaik-baik manusia. Wa ja'alna lil muttaqina imama. Doa yang kita baca tu, ya Allah, tolong jadikanlah aku pemimpin bagi mereka yang bertakwa itu. Kitalah yang lahir di kalangan kita ni. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jemaah sekalian, sebelum kita baca doa ni, suka saya nak sebut kat luar nanti tuan-tuan, ada satu kitab ni, kitab yang penting saya nak sebut. Kitab persiapan menjelang kematian. Bila kita dekat nak mati, kita nak buat apa dia? Saya susun kitab ni lah. Ada susunan yang baik. Dalam ni ada satu doa yang diajar oleh Rasulullah pada muka surat 47 dalam kitab ni nya, di mana doa ni Rasulullah sebut pada Abu Hurairah. Rasulullah kata, Abu Hurairah, kamu kalau kamu tahu kamu nak meninggal dunia, sakit kamu tu membawa kematian, kamu baca doa ni Abu Hurairah, kamu baca doa ni, kemudian kamu baring, kamu meninggal dunia, dengan kamu baca doa ni, tempat kamu dalam syurga dan kamu diharamkan daripada dihumban ke dalam api neraka Allah. Lalu Rasulullah ajar pada Abu Hurairah. Abu Hurairah baca doa ni. Dan Abu Hurairah ajar sahabat-sahabat sampai pada guru saya waktu mana saya belajar kat Mesir dahulu. Dia kata, kamu baca, aku baca, kamu ikut, disebut. Kemudian dia baca, guru saya baca, kemudian diikuti oleh kami semua. Akhir itu dia sebut, aku ijazahkanlah doa ini pada kalian semua. Malam ni, kemudian lepas itu kami jawab, kami terimalah doa ini. Malam ni saya nak baca juga doa ni, tuan-tuan ikut. Sebagaimana guru saya baca, tuan-tuan ikut, hujung nanti, saya sebut, saya ijazahkanlah doa ini pada semua jemaah yang hadir. Jemaah jawab, kami terimalah doa ini. Boleh Senang je. Kita baca ramai-ramai, tuan-tuan ikut. La ilaha illallah. Yuhyi wa yumit. Wa huwa hayyun. La yamut. Wa subhanallah.
Rabbil ibad wal bilad walhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi ala kulli halin. Allahu akbar kabiran kibriya Rabbina wa jalalatuhu wa qudratuhu bikulli makanin. Allahumma in kunta amrattani litakbida ruhi fi awwali maradi hadha faj'al ruhi fi arwahi man sabaqat lahum minkal husna wa ba'idni minan nar kama ba'adta awliya'aka alladhina sabaqat lahum minkal husna. Amin ya rabbal alamin. Saya ijazahkanlah doa ini pada semua jemaah yang hadir pada malam ini. Jemaah sekalian, saya karang kitab ni dengan tujuan nak suruh tuan-tuan balik nanti hafal doa-doa ni, ajar pada mak dan ayah kita, biar ramai orang kita bila dia meninggal dunia, mati saja semua masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Usaha kita dah, kalau tuan-tuan balik ziarah mak ayah tu, bagi hadiah pada mereka dah, buat amalan. Dalam ni saya dah susun tertib-tertib ataupun aturan yang perlu dibuat. Kalau kita rasa sakit, kita dah rasa nak meninggal dunia, amalan apa yang kita kena buat, bacaan apa yang kita kena lakukan. Tuan-tuan pergi ziarah orang sakit pun sama juga. Tuan-tuan bagi hadiah kitab ni, jauh lebih baik daripada kita bagi durian, nangka, mampelam tu kan. Kita bagi kitab ni, dia fahamlah maknanya mati dah tu, senang kita ni. Nak sebut tak tergamak sangat, dia panggil demikian. Ini kitab-kitab macam ni kita panjang-panjangkan pada dalam masyarakat kita ni. Saya sebelum daripada ni, saya karang kitab ni, kitab surah, hebatnya surah Al-Ahzab. Kemudian saya karang kitab saat dipanggil menghadap, dipanggil waktu mana sakaratul maut. Kemudian saya karang lagi kitab Syurga Ganjaran Terindah. Ini di antara kitab-kitab yang saya rasa saya sendiri bila saya baca cerita tentang syurga, tak sabar-sabar nak masuk balik, nak masuknya dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan cuba tuan-tuan baca, bagi semangat sikit pada diri kita ni, biar kita ni beria dalam kita buat amal ibadah. Kita bersungguh-sungguh jadi khusyuk pada diri kita, naknya pada ganjaran syurga dalam hidup kita ni. Saya karang lagi kitab ni, ud'uni, kamu semua berdoalah pada aku, katanya Allah. Allah ajar pada kitanya berdoa pada Allah. Saya kumpulkan koleksi doa-doa daripada surah-surah dalam Al-Quran Karim ni. Rupa-rupanya setiap surah yang panjang-panjang tu ada doa-doa yang Allah ajar supaya kita baca doa ni. Saya susun balik daripada surah Ar-Ra'du, ada doa dia. Doa untuk apa dia? Untuk ni Allah dah susun dah dalam Al-Quran Karim. Saya karang kitab ni tuan-tuan kerana saya bangunkan sekolah tahfiz. Di belakang saya ni ada lebih kurang 5 buah sekolah tahfiz yang saya sedang bangun di Shah Alam, kemudian di Pahang, kemudian di Kelantan, kemudian saya bangunkan lagi di Pulau Langkawi. Pulau Langkawi, kemudian yang terbaru saya bangunkan di Kuala Terengganu. Kuala Terengganu ni bila ada seorang hamba Allah, dia telah mewakafkan tanah dia seluas 9 ekar untuk dibangunkan sekolah tahfiz. Alhamdulillah, saya kumpul anak-anak yatim, orang miskin, saya tanggung mereka belajar. Kita tanggung seorang-seorang sebanyak RM3,500 seorang untuk dibiayai pelajar-pelajar ni. Pelajar-pelajar ada lebih kurang 1,000 lebih pelajar yang menghafal Quran. Alhamdulillah, dah 10 tahun dah saya bangunkan sistem ini dan saya bangunkan pembangunan wakaf untuk pelajar-pelajar ini sendiri. Alhamdulillah. Dan saya bangunkan juga, saya tolong di selatan Thailand. Bila di selatan Thailand tu, bapa mereka ditembak mati, saya ambil anak-anak yatim piatu ni. Asalnya 22 orang. Sekarang ada lebih kurang 600 lebih pelajar yang menghafal Quran. Tiap-tiap bulan saya hantar dana lebih kurang RM30,000, RM40,000. Saya dan sahabat-sahabat ni
Bagaimana cara kita buat? Kita suruh mereka bela lebah. Lebah tersebut hasilkan madu. Madu ni mereka letak depan mereka, mereka bangun tahajud malam-malam, mereka sujud doa pada Allah. Kemudian lepas tu mereka hantar madu tu ke Shah Alam. Saya gunakan untuk perubatan Islam. Orang kita yang kena sihir, saya suruh minum air madu. Minum air madu tu muntah. Keluar benda yang pelik-pelik tu badan ini sendiri. Orang Melayu kita ni kuat ilmu sihir. Kita ni pula bila kena sihir, kita tak tahu nak buat macam mana. Kita pergi report pada polis, tuan saya kena sihir. Polis pun jawab, saya pun kena sihir juga. Tempat kita ni, sihir menyihir orang kita ni kuat. Sihir rumah tangga, kebanyakan ramai orang kita kena. Kadang-kadang kita heran, benda kecil-kecil je kita berkelahi. Ni maknanya, benda yang sihir, yang memisahkan di antara suami dan isteri. Ni sihir-sihir di kalangan kita ni terjadi. Ramai di kalangan kita. Saya ambil madu tu, saya suruh perhanskan cuba buat amalan. Minum dengan air madu. Madu tu, tuan-tuan buat minumlah. Mudah-mudahan pagi-pagi lagi tuan-tuan campur dengan, saya ambil juga susu kambing. Susu kambing hirak ni, tuan-tuan campur dengan madu. Kemudian tuan-tuan buat amalan, buat minum. Mudah-mudahan Allah jadikan kebaikan yang tambah dalam diri kita ni sendiri, insya-Allah. Cara demikian. Kalau tuan-tuan tak boleh juga yang lain tu, tuan-tuan tolong ambil pamphlet je lah. Pamphlet kat belakang, kat luar nanti, tuan-tuan panjang-panjangkan pamphlet ni lah. Pamphlet ni, ada nombor akaun sekali. Tuan-tuan pergi ke mana-mana bank, tuan-tuan berdiri depan mission bank tu, sembahyang sunat istiqarah dulu sebenarnya kita. Nak infak ke tak infak, nak derma ke tak derma. Mudah-mudahan Allah panjangkan lagi. Pada yang ada Facebook, ada Instagram tu, tolong post dalam Instagram masing-masing. Tolong panjang-panjangkan sikit. Mudah-mudahan Allah jadikan kekuatan dalam kita sama-sama menanggung anak-anak yatim ataupun anak-anak miskin, anak yang menghafal Quran ini. Mudah-mudahan Allah jadikan kebaikan untuk mereka semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma barik lana bi syahri Rajab wa barik lana bi syahri Sya'ban wa ballighna bi syahri Ramadan. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.